Selamat bertemu. Untuk hari ini, cikgu akan ajar tajuk bab 2, iaitu pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Sebelum cikgu ajar lebih lanjut tajuk ini, kita lihat dahulu buku teks ingatan 5. Ini adalah buku teks ingatan 5 yang kita akan lihat apakah kandungan yang terdapat dalam buku teks ini. Jika sebelum ini, cikgu telah mengajar kamu tentang tajuk yang pertama, yaitu sumber perniagaan, yaitu bab 1, pengurusan sumber manusia. Dalam bab ini, cikgu telah menyentuh perkara-perkara ini definisi pengurusan sumber manusia, peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan, aplikasi pengurusan sumber manusia dalam pembangunan, perniagaan yang mampan, aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan, hubung kait antara kemahiran kebolehkerjaan pekerja dengan kejayaan sesebuah perniagaan, dan seterusnya mencipta struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan, serta juga sistem penggajian bagi sesebuah organisasi. Dalam topik ini kita akan lebih banyak belajar berkaitan dengan pekerja, bagaimana kita mengurus sumber pekerja. Itu dalam bab 1. Untuk hari ini kita akan belajar bab yang seterusnya, yaitu yang ini ya. Kalau kita boleh lihat di sini secara keseluruhan, dalam bab 2 ini ialah pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Jika Anda lihat di hadapan buku teks ini antara subtopik yang Anda perlu faham dalam kita mempelajari bab 2 sepanjang 2 atau 3 minggu inilah. Cikgu akan terangkan yang pertama ialah tujuan mengurus sumber fizikal yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Dalam buku teks ini Anda boleh rujuk dalam muka surat 43 ya. Setelah kita belajar tujuan, juga ialah prosedur mengurus sumber fizikal yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Bagaimana kita mengurus sumber fizikal? Yang ketiga ialah tujuan mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Yang keempat ialah prosedur kita mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Dan 25, kita akan melihat bagaimana sumber fizikal dan sumber teknologi ini diaplikasikan dalam pengetahuan pengurusan. Seterusnya kita juga akan belajar membandingkan kesan pengurusan sumber fizikal dan teknologi dalam mempertingkatkan kecekapan sesebuah organisasi perniagaan. Akhir sekali, kita akan membuat perkaitan antara pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Itu permulaan untuk bab ini. Jadi, awal-awal ini apakah yang kita akan belajar? Kita lihat muka surat. Tada! Ini yang cikgu mau tunjuk juga. Ini ialah pengurusan sumber fizikal. Jika Anda lihat di awal-awal ini, dua perkara ini Anda mesti hafal ya. Perkara pertama ialah Anda mesti tahu apa itu sumber fizikal dan apa itu sumber teknologi. Sumber fizikal ini ada 6 semuanya, manakala sumber teknologi ada 3. Jadi cikgu permudahkan dahulu bagaimana kita mahu belajar. Kita tengok di sini ya. Macam yang kita belajar tadi itu, sumber fizikal ada berapa tadi kelas? Dengar, jangan main-main. Sumber fizikal ada 6. Manakala sumber teknologi cuma ada 3. Sumber fizikal ada 6, sumber fizikal ada 3. Sebelum kita masuk betul-betul di dalam bab ini, dalam kita berkenalan dahulu dua ini supaya Anda boleh set dalam minda Anda. Bila kita sebut sumber fizikal, Anda tahu ada 6, sumber fizikal ada 3. Jadi, apakah 6 sumber fizikal itu? Kita tengok bersama-sama ya. Bangunan dan kemudahan. Bangunan dan kemudahan. Bangunan dan kemudahan. Yang kedua ialah kilang dan mesin. Yang ketiga ialah peralatan TMK. Dan yang keempat ialah stok
Kelima ialah bahan mentah. Dan yang keenam ialah produk siap. Ini untuk sumber fizikal ada 6. Lihat pula di sebelah ini adalah sumber teknologi. Untuk sumber teknologi, dia cuma ada 3. Harta intelek, lesen perisian, kemahiran, dan pengalaman. Okey. Ini dalam sumber fizikal dan teknologi. Pertama sekali, tolong hafal apakah sumber fizikal dan apakah jenis sumber teknologi supaya Anda tidak keliru. Bukan keliru. Okey. Kita berkenalan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sumber fizikal dan teknologi ini ya. Cikgu terus guna buku teks supaya Anda faham sebab Anda tidak mendapat buku teks belum mendapat lagi buku teks kan. So cikgu akan coba permudahkan di sinilah. Okey. Lihat di sini. Kejayaan sesebuah perniagaan dipengaruhi oleh pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi yang cekap. Maksudnya, bangun jatuh sebuah syarikat itu adalah kerana sokongan kuat daripada sumber fizikal dan teknologi. Seorang usahawan juga perlu mengetahui prosedur mengurus sumber fizikal dan sumber teknologi secara berkesan bagi meningkatkan kecekapan pengurusan perniagaannya. Dalam rancangan perniagaan nanti kamu akan melihat bagaimana Anda mengurus sumber fizikal dan sumber teknologi dan mengapa kita memerlukan sumber tersebut. Okey. Jadi kita akan lihat tajuk seterusnya yaitu 21, yaitu tujuan mengurus sumber fizikal yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Mengapa pentingnya kita perlu mengurus sumber fizikal dalam operasi sesebuah perniagaan? Okey, cikgu akan terangkan dahulu apa itu sumber fizikal. Tadi ada 6 kan? Sumber fizikal ini didefinisikan sebagai aset yang berbentuk ketara atau nyata untuk dimanfaatkan oleh organisasi bagi menjalankan perniagaannya. Cikgu ulang. Aset yang berbentuk ketara, maksudnya Anda boleh pegang, Anda boleh sentuh sebab dia adalah nyata. Okey? Dan dimanfaatkan oleh organisasi bagi menjalankan perniagaannya. Sumber fizikal termasuklah bahan mentah, produk, produk, siap prasarana perkilangan, pejabat, pentadbiran, perabot komputer dan kenderaan. Tujuan mengurus sumber fizikal adalah untuk memastikan semua jenis sumber fizikal dalam keadaan selamat, berfungsi dan boleh digunakan bagi memudahkan urusan penghasilan produk atau perkhidmatan. Okey. Jika dilihat di sini, sumber fizikal adalah aset yang berbentuk ketara. Sebab itu kita namakan sumber fizikal termasuklah bangunan, mesin, perabot, komputer dan kenderaan. Sebab itu adalah sumber fizikal. Boleh faham? Kalau yang mengantuk tu, pergi cuci muka dululah. Okey? Pergi pusing-pusingkan kepala, bersenam sikit, sambung balik. Sebab cikgu rakam video ni panjang, jadi anda boleh ambil masa dan dengar ya. Okey, sumber fizikal. Kita tadi sebut ada 6. Kita ulang balik lagi ya. Apakah sumber fizikal yang 6 sumber fizikal itu? Ialah bangunan dan kemudahan, kilang dan mesin, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Ini jangan keliru. Selalu pelajar keliru mengatakan bahawa ini adalah sumber teknologi kerana adanya perkataan teknologi. Okey, ini bukan sumber teknologi. Ini adalah sumber fizikal kerana ini adalah peralatan. Okey, sebagai contoh, komputer, printer yang memudahkan kerja-kerja seperti mencetak, menaip, itu dipanggil peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya bahan mentah, stok dan produk siap. Okey. Ini cikgu akan terangkan satu per satu. Walaupun anda boleh baca buku teks, tapi cikgu akan jelaskan juga supaya anda lebih faham apakah setiap jenis sumber fizikal ini. Okey. Coba tengok gambar di sebelah ni. Okey, gambar ini adalah gambar kedai kan? Ini kedai. So, ini dipanggil bangunan di mana tempat dia menjalankan perniagaan ya. Tempat dia menjalankan perniagaan. Okey. Jadi apakah itu bangunan dan kemudahan?
Bangunan adalah tempat untuk menjalankan operasi perniagaan. Kemudahan merujuk kepada kelengkapan infrastruktur yang boleh membantu pengurusan perniagaan. Keadaan bangunan yang selamat dan kelengkapan kemudahan dapat menjamin kelancaran sesebuah perniagaan. Okey. Contohnya bangunan, kalau paling senang lah, cuba kamu lihat restoran yang anda selalu pergi makan, ataupun anda masuk di Survey, anda pergi di Beli Mewah, di Mochen, dia ada bangunan. Okey. Dalam bangunan itu, sebahagiannya mungkin menyediakan tempat parking kereta. Ada juga yang menyediakan kemudahan tandas awam. Agar ini memberi kemudahan kepada pelanggan yang suka membeli bela yang mengambil masa yang lama, jika mahu menggunakan tandas telah disediakan. Kebanyakan masyarakat atau pelanggan lebih menyukai bangunan yang mempunyai kemudahan yang lengkap. Contohnya tandas, parking yang luas, ataupun ada kemudahan wifi. Ini biasanya di kawasan restoran ataupun kafe. Sebab bangunan-bangunan yang masyarakat datang untuk makan ini, mereka lebih suka bersantai dan lebih suka melayari internet semasa menunggu order ataupun semasa bersama rakan-rakan makan di restoran tersebut. Okey. Jadi jika mereka mempunyai kemudahan yang lengkap dalam bangunan itu, ini secara tidak langsung akan memberikan tanggapan yang positif kepada organisasi ataupun syarikat di bangunan itu, dan ini akan membantu operasi kelancaran perjalanan syarikat itu. Keselesaan contohnya, bangunan itu mempunyai bekalan elektrik, sumber air yang baik, so ini tidak akan mengganggu kerja-kerja pengurusan atau pentadbiran. Okey, boleh faham? Ini bangunan dan kemudahan. Jenis sumber fizikal dia. Bangunan ini merujuk kepada di mana anda melaksanakan perniagaan atau sebarang aktiviti perniagaan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, iaitu kilang dan mesin. Yang ini ya, kilang dan mesin. Jika anda lihat kilang dan mesin di sini, kalau kamu tengok gambar aja di sebelah ini adalah gambar kilang. Kebiasaannya syarikat yang terlibat dalam proses pengeluaran akan terlibat dalam perkilangan, dan mereka memerlukan kilang yang besar kerana perlu menggunakan pelbagai jenis mesin yang besar dan memerlukan ruang yang besar untuk penghasilan produk dalam jumlah yang banyak. Iaitu bagi syarikat yang berkaitan dengan perkilangan. Okey. Cuba anda lihat di sini, kilang. Apakah itu kilang? Kilang adalah tempat memproses bahan mentah kepada produk siap. Mesin pula merupakan jentera pemprosesan bahan mentah. Penyelenggaraan kilang dan mesin amat penting untuk memastikan pengeluaran yang efektif bagi perniagaan yang mengeluarkan barang siap. Okey, ini adalah kilang dan mesin. Anda kena faham bahawa kilang ini ialah tempat yang mesti memproses bahan mentah menjadi produk siap. Kamu boleh tengok juga gambar di sini ya. Yang ini. Okey. Itu kilang dan mesin. Mesin ini kalau anda terlibat dalam contoh paling senang kalau di kawasan tempat tinggal anda ialah perniagaan yang melibatkan bengkel motor, bengkel kenderaan. Okey, kalau motor dia mesti ada mesin alat tukar ganti tayar. Okey, itu antara mesin bagi bengkel motor ataupun kenderaan. Itu contoh yang paling senang anda boleh nampak lah. Okey, yang seterusnya ialah yang ini. Peralatan, apa dia ni? Peralatan, apa dia kelas? Peralatan yang pakai baju biru sekarang ni. Yang sedang tengok juga mengajar, adakah baju biru? Kalau tidak warna merah kah? Cikgu baca boleh? Mana kamu boleh dapat ikutkan? Cikgu sudah rakam sedia ni. Okey, cikgu tolong bacalah. Peralatan teknologi maklumat dan komunikasi ialah semua peralatan yang digunakan dalam operasi sesebuah perniagaan seperti telefon, komputer, mesin cetak dan telefon pintar perlu diurus dengan baik supaya dapat mempercepatkan dan memudahkan urusan perniagaan. Ini yang cikgu cakap tadi. Seperti ini. Apa dia yang kamu memang paling gemar ni? Apa ni? Ni telefon, smartphone. Yang satu lagi ni laptop.
Ini maksudnya teknologi, Anda mesti ada alat untuk menggunakan teknologi tersebut. Oke, ini bukan sumber teknologi. Contohnya mesin cetak untuk mencetak dokumen, komputer untuk menaip, menyimpan rekod, membuat asas kiraan, penggajian, dan sebagainya. Oke. Yang seterusnya ialah stok. Nah, ini stok. Siapa sini pernah pergi gudang? Gudang yang besar seperti, kalau di Kota Marudu nih, cukup boleh bagi contoh lah. Kalau kamu pergi di perniagaan Mochen, yang kita bilang gudang Mochen tuh, itu antara contoh gudang lah, di mana mereka menyimpan stok. Dalam masa yang sama juga mereka menjual barangan kepada orang ramai lah. Oke, stok ialah barang siap atau barang dagangan yang sedia untuk dijual. Ini maksudnya sudah siap, bahan produk siap, sebab dia tinggal sedia untuk dijual sahaja dan disimpan di dalam store atau gudang. Oke, itulah disimpan mengikut kuantiti yang diperlukan oleh pelanggan. So, stok ini hendaklah diperiksa secara berkala untuk memastikan stok sentiasa sedia ada apabila dikehendaki. Oke, dalam perniagaan stok ini paling penting agar tidak berlaku kelewatan jualan ataupun berlaku kekurangan dalam penjualan atau pengeluaran. Oke, stok. Biasanya stok ini perlu disimpan, bukannya contohnya kan kamu jual, saya ada 10 pelanggan, jadi saya perlu 10 sajalah stok beras gigi. No, bukan macam itu. Stok ini bermaksud Anda menyimpan melebihi yang Anda paparkan di counter yang Anda pamerkan itu. Itu adalah yang Anda sudah pamerkan. Stok ini yang belum Anda pamerkan, ya, masih di dalam store ataupun gudang. Store ini bagi perniagaan yang terlibat, bagi perniagaan kecil-kecilan ataupun runcit. Sebab kos untuk menyewa gudang ini adalah mahal. Oke. Jadi kalau yang tiada itu takkan mau menyewa gudang, padahal stok kecil kan, so tidak sesuai. So kita boleh simpan dalam store. Itu bagi kedai runcit lah. Ya, boleh faham setakat ini ya. Oke, seterusnya ialah bahan mentah. Belum dimasak kak cikgu. Bukan itu maksudnya. Bahan mentah. Oke. Tengok di sini gambar aja apa nih? Masih kenal kan nih? Ini gambar aja padi ya, gambar padi. Ini padi yang kita makan hari-hari itu. Warna putih itu apa dipanggil? Nasi kan? Nasi itu sebelum dia jadi nasi, dia adalah padi. Oke? Unik sedikit nih, bila ini adalah padi. Bayangkan kamu makan nasi itu tidak habis, kamu kasih tinggal begitu saja. Sedih kan? Sedangkan mau tanam nih padi nih, bukan senang nih, penat, kena berjemur, banyak lagi serangga, lepas itu petani banyak mengeluarkan kos dan tenaga untuk menanam padi. Jadi kalau kamu makan nasi, pastikan Anda habiskan, jangan membazir. Itu selingan dari cikgu lah. Oke, kebetulan cikgu nampak nih gambar padi kan. So, bahan mentah. Apa itu bahan mentah? Bahan mentah digunakan dalam pengeluaran barang untuk menghasilkan barang lain atau barang siap. Di sini ya, bahan mentah digunakan dalam pengeluaran barang untuk menghasilkan barang lain atau barang siap. Bahan mentah perlu diurus dengan teliti supaya tidak berlaku kerosakan pada bahan mentah sebelum diproses. Ini penting. Oke, contohnya lah, yang ini sini kalau kamu nampak di sini, ini ialah gambar padi, di sini ialah gambar kelapa sawit. Kelapa sawit ini kita proses dia menjadi minyak masak, kosmetik dan sebagainya. Oke. Jadi kalau kita mau menghasilkan contohnya lah minyak masak, jika kita punya bahan mentah itu buruk dan sebagainya ataupun tidak berkualiti, ini akan menjejaskan produk siap kita. Oke. Jadi ini akan menjejaskan permintaan daripada pelanggan. Kemungkinan pelanggan tidak akan berpuas hati. Mungkin dia cakap, kenapa minyak masak yang sebelum ini saya beli minyak dia lebih bersih, kurang kolesterol. Tapi yang sekarang ini saya beli, macam tidak berapa sudah nih. Contohnya pelanggan komen begitu kan. Jadi bahan mentah itu mungkin berlaku kekurangan dari segi kualitinya, tidak terjaga. Jadi ini akan menjejaskan rasa pada pelanggan. Pelanggan ini dia cepat sangat mengenal pasti perbezaan produk yang dia selalu pakai ya. Contohnya macam kita lah,
Contohnya Anda pakai perfume di badan, hari-hari wangi yang sama, sweet coat contohnya. Tiba-tiba besok kawan Anda tukar diletak minyak wangi lain dalam bekas yang sama. Anda pakai, mesti Anda akan rasa berbeza. Itu so pastikan bahan mentah yang digunakan itu adalah yang terbaik. Oke, sebelum diproses. Jangan dibiarkan. Contohnya bahan mentah kamu tuh, kalau kamu terlibat dengan penjualan kuih-muih, contohnya tepung yang kamu sudah adun sedia malam itu, kamu biarkan terbuka, tidak tertutup, ada rapat, dan ini akan menyebabkan adanya tikus ataupun cicak yang menjejaskan kualiti makanan karena mungkin ada najis dan sebagainya. Oke. Seterusnya ialah produk siap. Oke. Apa itu produk siap? Nah, produk siap ini yang macam Cikgu cakap tadi lah. Contohnya dari kelapa sawit diproses menjadi minyak masak. Nah, itu produk siap. Maksudnya kamu boleh gunakan terus. Jadi produk siap ini ialah, kita lihat di sini ya. Produk siap ialah barang akhir setelah siap diproses dan sedia untuk dijual di pasaran. Ini ialah yang telah siap diproses. Jangan keliru, itu ialah produk siap. Barangan ini terdiri daripada barang keperluan dan barangan kehendak. Produk siap perlu diurus dengan sistematik bagi memastikan kualiti produk berada dalam keadaan yang baik. Ini contoh kita ambil sini ialah sofa. Jadi kalau Anda terlibat dalam penjualan sofa, pastikanlah kaki dia tidak patah, kaki bangku ini warna bersih. Maksudnya sebelum kita jual produk itu, kita perlu pastikan kualiti dan kualiti dan kenapa saya juga terlupa nih ayat nih. Kualiti dan cita rasa ataupun warna produk itu tidak berbeza daripada yang elakkan berbeza daripada yang kita iklankan. Jadi nanti bila orang beli, ini sofa saya nampak dalam gambar cantik, sekali disampai kepada saya sudah tidak cantik. Mungkin berlaku keusangan produk siap di situ, mungkin tidak dijaga kena hujan dan sebagainya. So itu akan menyebabkan kualiti produk itu terganggu. Untuk elak itu, maka kita perlukan ruang penyimpanan produk siap yang benar-benar selamat dan terjamin. Oke, jadi itu antara 6 sumber fizikal. Ulang lagi, ada berapa sumber fizikal anak-anak? Ada 6. Boleh kita ulang sama-sama? Oke, coba Anda ulang dahulu baru cikgu. Jadi kita coba tulis bersama-sama. Jika Anda masih ingat. Oke. Untuk sumber fizikal. Sumber fizikal. Ada 6. Kan? So yang pertama ialah bangunan dan kemudahan. Oke. Yang kedua kita telah belajar sumber fizikal ialah kilang dan mesin. Yang ketiga peralatan TMK ataupun teknologi maklumat dan komunikasi. Yang keempat ialah stok. Dan yang kelima ialah bahan mentah. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu produk siap. Oke, cikgu ingin sentuh tentang peperiksaan. Dalam peperiksaan, biasanya dia tidak akan terus tanya bangunan dan kemudahan, kilang dan mesin dalam meminta senarai fisikal. Tapi biasanya dia akan berikan satu situasi dan Anda sebagai pelajar diminta untuk mengenal pasti yang mana satukah jenis sumber fisikal yang bersesuaian seperti dalam soalan. Jadi Anda kena benar-benar mahir apa itu bangunan, apa itu kilang, TMK, stok, bahan mentah dan produk siap. Oke. Oke, itu sumber fisikal. Jadi kita akan berehat seketika dan cikgu akan sambung selepas ini ialah sumber teknologi. Ciao.
we meet again. Hai, kita akan sambung lagi tajuk hari ini, yaitu prosedur mengurus sumber fizikal yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Jika sebelum ini kita telah belajar ini kan, yaitu sumber fizikal. Anda telah belajar tujuan kita mengurus sumber fizikal, yaitu ada 6 sumber fizikal: bangunan dan kemudahan, kilang dan mesin, peralatan TMK, stok, bahan mentah, dan produk siap. So, bagaimana kita mengurus sumber fizikal ini? Okay. Sumber fizikal ini perlu diurus. Sebelum kita belajar, cukup bagi contoh mudah ya. Contohnya bangunan sekolah. Bangunan sekolah, kalau kamu lihat, bangunan sekolah, jika kamu lihat di sekolah, dia mesti ada apa? Alat pemadam api kan? Kemudian di sekolah juga ada laluan kecemasan. Kenapa penting? Ini bagi menjamin keselamatan pelajar dan guru-guru yang berada di bangunan sekolah tersebut. Oke? Nah, itu contoh mudah lah. So, kita akan lihat di sini dalam aspek bangunan yang melaksanakan organisasi perniagaan. Oke? Oke, lihat di sini. Prosedur mengurus sumber fizikal yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Ada 2 kaedah ataupun prosedur jika kita mahu mengurus sumber fizikal. Nah, ini ya. Itu ini. Yang pertama sekali ialah perlindungan, insurans dan keselamatan. Dan yang kedua ialah penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Okey. 2 ini ia digunakan untuk mengurus sumber fizikal. Kita lihat dahulu yang pertama, yaitu perlindungan, insurans dan keselamatan. Insurans kebakaran bagi melindungi bangunan, mesin, stok serta kilang daripada kebakaran. Bermaksud di sini bagi melindungi bangunan, kemudahan, kilang dan mesin, stok, bahan mentah dan produk siap, Anda perlu membeli perlindungan insurans. Apa itu insurans? Ialah insurans merupakan salah satu kaedah ataupun cara syarikat atau organisasi melindungi bangunan, kilang dan mesin daripada kerosakan melalui bayaran ganti rugi ataupun pampasan. So, ini yang akan melindungi perniagaan. Jadi kita tidaklah mendapat kerugian sepenuhnya jika kita punya bangunan, kilang terbakar. Sebagai contoh, bila kita menginsurансkan bangunan kita ataupun kedai ataupun kilang dengan mengikut jumlah bangunan sebenar. Contohnya harga bangunan itu ialah 50.000 sebagai contoh saja, 50.000. Jadi anda telah memberi perlindungan insurans sebanyak 50.000. Dan sekiranya bangunan itu terbakar, terbakar, maka pihak insurans akan buat siasatan sekiranya kebakaran itu adalah akibat daripada bukan akibat penyelewengan ataupun kebakaran yang disengajakan, maka pihak insurans akan membayar pampasan ganti rugi sebanyak Rp50.000 ke atas bangunan kita yang terbakar. So, ini akan memberikan kita sedikit kelegaan jika kita memberi insurans, sebab kita telah dibayar pampasan mengikut jumlah harga bangunan yang telah kita bayar insurans itu. Jadi ini akan membolehkan perniagaan pendapatan kita tidak begitu terjejas kerana kita masih mendapat pampasan ataupun bayaran ganti rugi. Ini bermaksud jika berlaku risiko seperti kebakaran, kita akan dilindungi melalui insurans. Kalau kita tidak beli insurans, contohnya bangunan ini 50.000 tadi terbakar, nah kita tidak akan mendapat bayaran pampasan ataupun ganti rugi. So, kita mesti bayar insurans. Kita beli insurans lah. Jadi insurans ini anda boleh beli daripada pelbagai jenis syarikat. Antaranya contohnya AIA Insurance, Etika Insurance, ada itu untuk biasanya kenderaan lah kalau Etika Insurance. Seterusnya ialah insurans kecurian. Untuk apa kita membeli insurans kecurian? Kelas untuk melindungi perniagaan daripada kehilangan atau kerosakan akibat rompakan atau kecurian. Semua aset usahawan akan dilindungi. Dalam perniagaan juga boleh berlaku kehilangan ataupun kecurian. Contohnya stok habis dicuri.
Boleh berlaku juga kehilangan dari segi aset-aset kecil, meja, kerusi. So ini akan menyebabkan syarikat mengalami kerugian. Jadi untuk mengelakkan syarikat daripada mengalami kerugian akibat kehilangan kerusakan, Anda boleh membeli insurans kecurian. Yang ketiga, selain itu perniagaan juga boleh mengambil insurans untuk risiko seperti perlindungan wang, penghantaran stok tertangguh, jaminan kesetiaan pekerja, dan perlindungan liability awam. Maksud penghantaran stok tertangguh di sini bermaksud sebagai contoh, stok perlu dihantar pada tarikh 5 Januari 2021, tetapi stok itu tidak dapat dihantar pada tarikh tersebut, maka terpaksa dihantar mungkin pada bulan Februari. Jadi ini akan menyebabkan syarikat mengalami kerugian karena tidak dapat menjual stok. Jadi untuk mengelakkan kerugian ini, kita akan dapat bayaran pampasan melalui insurans perlindungan wang. Satu lagi, jaminan kesetiaan pekerja ini merujuk kepada pekerja yang kemungkinan dia berpaling tadah. Contohnya jaminan kesetiaan pekerja ini ada pekerja yang menyeleweng wang syarikat. Bayangkan kalau pekerja Anda, terutama yang bahagian keuangan tu, accountant kah, Anda amanahkan dia, tanggungjawabkan dia untuk mengurus keuangan syarikat. Jika dia mengambil contohnya keuntungan 1 juta, 20,000 contohnya, ini akan menyebabkan syarikat kerugian besar. Jadi untuk mengelakkan berlaku masalah ini dan kita dilindungi akibat pekerja yang tidak setia, maka Anda ambillah insurans jaminan kesetiaan pekerja. Kita tidak tahu sebab manusia ini kita tidak kenal sebenar. Bila mereka berhadapan dengan wang, kemungkinan berlaku keinginan untuk menyeleweng keuangan. Apatah lagi bagi mereka yang bekerja dalam bidang keuangan syarikat. Dan perlindungan liability awam. Maksud perlindungan liability awam ini ialah untuk mengelakkan untuk melindungi syarikat daripada tuntutan pihak awam. Sebagai contohlah, perlindungan liability awam ini ialah, maksud perlindungan liability awam ini ialah tuntutan daripada pihak awam, orang awam lah. Contohnya perniagaan survey sebagai contohlah. Dalam perniagaan survey itu, kalau kamu pergi kedai dia, syarikat dia itu yang besar itu, di EG Mall, kalau kamu berjalan di sekitar laluan lorong kedai itu, tiba-tiba semasa Anda berjalan, mungkin ada barang yang jatuh dari stok di atas ataupun barangan di atas rak itu jatuh di kepala Anda dan mengena bahagian fizikal Anda, mungkin luka ataupun cedera. Ini akibat kecuaian dari segi aspek keselamatan perniagaan itulah. Jadi kalau Anda mengalami kecederaan dan sebagainya yang tidak disengaja, Anda bukan sengaja buatlah, tiba-tiba saja jatuh dan Anda cedera akibat daripada mungkin aspek susun barang, Anda boleh menuntut, orang awam biasanya, bukan Anda, orang awam boleh menuntut pampasan ataupun bayaran ganti rugi daripada pihak survey contohnya. Ini dipanggil perlindungan liability awam. So apabila ada tuntutan orang ramai, pihak insurans ini yang akan membuat bayaran perlindungan. Jadi yang membayar individu tadi yang cedera itu bukan Anda tetapi melalui insurans yang dipanggil perlindungan liability awam. Nah, ini untuk melindungi orang awam dan juga bagi syarikat pula untuk memberi pampasan akibat daripada perlindungan liability awam. Yang ini untuk orang awam lah. Seterusnya ialah penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Yang ini penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Kalau yang tadi itu lebih kepada perlindungan insurans dan keselamatan. Untuk yang ini lebih kepada kita mengurus sumber fizikal dari aspek penyelenggaraan dan baik pulih. Untuk aspek penyelenggara, biasanya yang diselenggara ialah mesin, peralatan teknologi maklumat. Ini
barangan yang kita perlu selenggara. Tidak boleh dibiarkan tanpa penyelenggaraan. Contohnya mesin. Mesin di bahagian kilang, contohnya alat pemotong daging dan sebagainya, perlu diselenggara. Sebab ada mesin mungkin selepas sebulan dia mengalami kerosakan. Jadi ini tidak menyebabkan mesin itu berhenti, tidak boleh bergerak contohnya, sebab rosak. Ataupun peralatan teknologi maklumat seperti laptop, komputer yang kena virus kan. Tiba-tiba laptop itu jadi gelap. Ataupun mesin cetak yang tidak boleh mencetak. So ini perlu diselenggara secara berkala, mungkin dalam sebulan 2 kali, bagi memastikan operasi berjalan lancar. Okey, maksud cikgu diselenggara ini bukan yang masa rosak sudah, sebelum rosak. Sebab itu kita perlu selenggara sebelum berlaku kerosakan. Okey, faham? Bukan sudah rosak baru kita baik pulih ataupun kita selenggara. Okey, untuk yang kedua ialah pengurusan baik pulih. Peralatan perlu sentiasa dirancang bagi memastikan jika berlaku kerosakan dan diselesaikan dengan segera. Untuk kerja-kerja baik pulih ini ialah untuk memperbaiki peralatan yang telah rosak. Ini jika berlaku kerosakan, barulah kita buat baik pulih. Sekiranya tidak berlaku kerosakan, maka tidak perlulah baik pulih. Tetapi kita perlu melakukan penyelenggaraan. Boleh faham? Okey. Cikgu ringkaskan untuk yang kita telah belajar pada hari ini. Okey. Untuk pengurusan sumber fizikal dan insurans ialah begini ya. Kalau kamu lihat nih, cikgu telah buat sedikit ringkasan untuk kamu faham tentang prosedur mengurus sumber fizikal. Okey, prosedur mengurus sumber fizikal. Okey, untuk di sini Anda ada 2 prosedur. Yang pertama sekali ialah ini. Perlindungan, insurans dan keselamatan. Perlindungan insurans ya. Maksudnya Anda dilindungi melalui pembelian insurans. Itu maksud dia. Yang kedua ialah keselamatan. Bagaimana kita mahu menjamin keselamatan bangunan, kemudahan, kilang dan sebagainya. Yang kedua ialah penyelenggaraan dan baik pulih. Okey. Penyelenggaraan ini hanya kita menyelenggara barang itu sebelum rosak. Ingat ini yang sebelum rosak untuk mengelakkan kerosakan. Baik pulih pula ialah jika barang itu telah rosak barulah kita buat pembaikan. Kena faham itu. Penyelenggaraan ini bermaksud sebelum barangan itu rosak. Okey. Kita lihat di sini. Saya mencoba jelaskan tadi. Melalui pembelian insurans, ada berapa jenis insurans yang digalakkan untuk beli ialah insurans kebakaran untuk melindungi bangunan, mesin, stok dan kilang. Sebab semua ini boleh terbakar. So, untuk mengelakkan daripada kita mendapat kerugian, kita perlu memberi insurans untuk melindungi aspek ini. Okey. Yang kedua ialah insurans kecurian ataupun kehilangan lah. Untuk melindungi kehilangan atau kerosakan akibat rompakan, kecurian, semua aset boleh dilindungi. Kebaikan dialah bila kita beli insurans, aset itu akan dilindungi. Okey, itu insurans. Dari aspek keselamatan, bagaimana kita mahu memastikan bangunan kita selamat, kilang kita selamat. Okey, antaranya kita boleh membeli alat penggera. Ini jika berlaku kebakaran awal, so kita boleh mengesan kebakaran, so kita boleh padam api yang kecil. Kita juga memerlukan CCTV ataupun kamera tertutup. Ini CCTV. Kita boleh lihat jika berlaku rompakan ataupun kecurian, kita boleh nampak siapakah yang melakukan perkara tersebut. Laluan kecemasan. Ini antara contoh-contoh keselamatan yang ada yang kita boleh lakukan dalam syarikat kita. Laluan kecemasan ini sekiranya berlaku kebakaran di mana pekerja kita akan bergerak. Okey, ini antara contoh keselamatan. Ini penting. Kenapa penting untuk kita membeli insurans dan keselamatan kepada syarikat, terutama aspek kilang, bangunan, mesin, stok, bahan mentah. Sebab ini boleh memastikan perniagaan kita dilindungi dan kita akan terasa selamat, selesa untuk menjalankan perniagaan. Dan perniagaan tidak akan mengalami gangguan.
Adapun dia boleh mengurangkan risiko. Oke. Seterusnya yang ini. Ini ialah penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Oke, cukup nak ingatkan lagi sekali, penyelenggaraan ini bermaksud kita menyelenggara barangan yang belum rosak lagi ya. Kita elakkan dia berlaku kerosakan. So kita perlu selenggara. Contohnya mesin, peralatan, teknologi TMK diselenggara secara berkala. Kenapa secara berkala? Berkala bermaksud mungkin sebulan sekali atau 2 kali. Ada jadual dia. Kenapa? Untuk memastikan operasi berjalan lancar. Apabila operasi berjalan lancar, kelancaran produktiviti berlaku. Ini akan menjamin pengeluaran dan keuntungan perniagaan. Bermaksud kalau kamu ada kilang, apabila kilang kamu beroperasi, mesin baik, kamu boleh menghasilkan produktiviti yang baik. Contohnya, setiap bulan kamu akan menghasilkan 70.000 kasut dengan mesin yang kamu ada. Kalau mesin itu baik, sekiranya mesin itu rosak, rosak, Anda tidak boleh mengeluarkan 70.000 buah kasut sehari karena ini akan menyebabkan operasi tidak berjalan lancar sebab mesin tidak boleh bergerak. Ini tujuan penyelenggaraan. Yang kedua ialah kita menyediakan jadwal. Cara kita untuk menyelenggara dan baik pulih. Kalau penyelenggaraan kita buat penyediaan jadwal pemeriksaan. Manakala untuk baik pulih kita kena buat kerja-kerja pembaikan bagi memperbaiki peralatan. Ingat penyelenggaraan ini bermaksud kita membuat jadwal pemeriksaan sebelum berlaku kerosakan. Untuk kerja pembaikan kita hanya buat jika berlaku kerosakan peralatan. Faham? Juga harap kamu faham. Itu untuk prosedur mengurus sumber fizikal. Jadi juga akan sambung lagi ya untuk ini. Itu dia ialah tujuan mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Yang tadi kita belajar sumber fizikal. Yang ini. Sumber fizikal tadi kita belajar jangan lupa ini 6 sumber fizikal. So, untuk hari ini kita akan belajar sumber teknologi, yaitu tujuan mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Jadi, apakah itu sumber teknologi? Kalau Anda baca dalam buku teks di sini dia bagi tahu penggunaan maklumat sumber teknologi membantu membuat keputusan yang tepat. Yang tepat. Jadi antara 3 sumber teknologi yang dinyatakan ialah inilah, yaitu harta intelek, lesen perisian, kemahiran dan pengalaman. 3 ini adalah sumber teknologi. Jadi kita letak di bawah sini sumber teknologi. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama sekali ialah harta intelek. Yang kedua ialah lesen perisian. Dan yang ketiga adalah kemahiran dan pengalaman. Jadi ini adalah 3 sumber teknologi. Jadi ini yang kita akan belajar. Kita lihat dalam buku teks. Di sini. Muka surat yang ke-49. Anda boleh lihat dalam buku teks lah. Surat 49. Jenis sumber teknologi. Yang pertama ialah harta intelek. Harta intelek adalah hasil kreativiti atau ciptaan daya intelektual seseorang. Tujuan mengurus harta intelek adalah untuk menjaga perniagaan daripada ancaman cetak rompak, barangan tiruan, penyalahgunaan, penggunaan tanpa kebenaran dan sebagainya. Contoh harta intelek ialah reka bentuk, lukisan, video, musik. Ini mesti kamu nampak di gambar aja ini kan. Ini contoh reka bentuk. Contohnya bangunan bergambar Petronas. Jurutera yang telah mencipta reka bentuk ini
adalah individu yang bertanggung jawab untuk menyempurnakan reka bentuk menara berkembar Petronas ini. Jadi orang lain tidak boleh sesuka hati meniru reka bentuk ini bagi tujuan mengaut keuntungan, sebab yang memiliki harta intelek dari aspek reka bentuk ini ialah individu yang telah mereka bentuk menara ini. Jadi janganlah kamu pandai-pandai pergi tiru dan sebagainya lah. Oke. Lukisan. Oke. Lukisan juga merupakan salah satu harta intelek. Individu yang telah melukis sebuah lukisan, oke, Anda boleh mendaftarkan ataupun membuat pattern. Anda boleh mendaftar harta intelek ini supaya tidak dicetak atau tidak ditiru oleh pihak lain. Kemudian musik. Sekarang ini musik paling banyak manusia ataupun masyarakat yang suka untuk sewenang-wenangnya menggunakan musik seseorang lain yang telah dicipta oleh orang lain. Itu adalah salah. Anda kena faham bahwa harta intelek ini adalah hasil kreativiti seseorang ataupun daya cipta intelektual seseorang. Jadi kita mesti hargai hasil seni ataupun kreativiti orang tersebut. Tidak boleh sewenang-wenangnya kita ambil. Okay? Kemudian video. Ini video juga kita boleh disaman jika Anda menggunakan video individu ataupun orang lain tanpa kebenaran. Oke, jadi ini ialah contoh sumber teknologi, reka bentuk, lukisan, musik, dan video. Ini ialah harta intelek. Oke. Yang kedua ialah apa dia nih? Lesen perisian. Oke, lesen perisian. Lesen perisian ialah perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian. Pengguna perisian tanpa lesen adalah merupakan satu jenayah perdagangan. Usahawan boleh mendapatkan perisian tulen dan mengelakkan diri daripada dikenakan saman serta melindungi nama baik perniagaan. Kalau kamu nampak di sini, sebelah ini adalah contoh yang memerlukan lesen perisian untuk digunakan, seperti aplikasi Adobe Photoshop. Ini untuk mengedit gambar lah. Yang ini Anda bisa nampakkan. Ini Microsoft Excel yang biasanya kita akan gunakan untuk ini dalam aspek buat pengiraan ataupun kita membuat dokumen perniagaan. Oke. Yang ini adalah Windows 10 yang kita guna dalam komputer ataupun laptop lah. Jadi kita tidak boleh menggunakan ini sewenang-wenangnya tanpa lesen. Ada banyak lagi, contohnya yang aplikasi yang Anda guna tuh, yang Anda download game, itu semua ada lesen perisian itu. Jadi tidak boleh sesuka hati Anda gunakan. Sebab itu kadang-kadang ada yang berbayar. Anda perlu membayar game tersebut kerana Anda telah menggunakan lesen perisian dia. Untuk mendapat game itu perlu dibayar. Jadi jika Anda cuba-cuba untuk menggunakan perisian ini tanpa kebenaran ataupun bukannya yang betul, Anda boleh dikenakan saman. Jadi sebagai perniagaan yang besar, elakkan daripada nama syarikat itu buruk akibat daripada Anda menggunakan perisian yang palsu ataupun bukan yang tulen. Okay? Jadi kita kena menghargai kemahiran orang lain. Okay? Jadi bila kita menggunakan lesen perisian itu, biarlah betul. Biarlah kita menggunakan yang ada lesen. Yalah kan perniagaan ini banyak untung kan, banyak duit. Takkanlah yang lesen perisian ini pun tidak mau guna. Okay? Yang memiliki lesen perisian. Kalau kedapatan, rugilah, terpaksa bayar pampasan, ganti rugi lagi. Bayaran saman. Mahal tuh, bukan murah. Okay? Seterusnya ialah kemahiran dan pengalaman. Jika kamu lihat di sini, ini gambar contoh di sini, ini ialah motosikal. Jadi ini ialah individu yang mempunyai kemahiran dan berpengalaman dalam membaiki motosikal. So, kemahiran dan pengalaman penting dalam perniagaan supaya kualiti dan prestasi perniagaan terjamin dan dapat mengelakkan pembaziran tenaga pekerja. Pekerja yang memiliki kemahiran dan pengalaman yang berkaitan
dalam bidang yang diceburi dapat mengelak berlaku sebarang kesilapan semasa menjalankan tugas. Pekerja yang mahir, cekap dan berpengalaman boleh meningkatkan produktiviti perniagaan dan mereka biasanya akan dibayar gaji yang tinggi. Ini penting. Kalau kamu memiliki kemahiran dan pengalaman, Anda biasanya akan mendapat bayaran gaji yang lebih tinggi kerana kemahiran dan pengalaman ini bukan boleh dapat dipelajari dalam tempoh yang singkat. Contohnya Anda bekerja sebagai Anda bekerja sebagai contohnya juru makeup ataupun Anda bekerja sebagai mekanik kenderaan. Walaupun Anda memiliki sijil diploma kemahiran contohnya membaiki kereta, tetapi Anda tidak akan menjadi mahir jika Anda baru bekerja selama sebulan atau 2 bulan. Ia memerlukan Anda bekerja kemungkinan 20 tahun, 10 tahun, barulah Anda mahir dalam bidang tersebut. Biasanya apabila Anda telah lama bekerja, kemahiran Anda semakin baik dan Anda berasa semakin yakin dan ini menunjukkan Anda seorang yang berpengalaman sebab telah lama bekerja dalam bidang tersebut. Jadi ini sekiranya dalam syarikat itu Anda telah bekerja lama, ini merupakan kelebihan kepada syarikat tersebut sebab Anda telah dilatih dalam tempoh yang lama dan panjang. Jadi kemahiran ini tidak boleh dibeli dalam tempoh masa yang singkat. Jadi syarikat sangat menyukai pekerja yang berpengalaman kerana biasanya kesilapan semasa bekerja adalah agak kecil sebab kita sudah mempunyai pengalaman yang panjang, pernah buat silap dan sebagainya dan tahu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Okey. Jadi itu kemahiran dan pengalaman. Jadi apakah jenis sumber teknologi yang telah kita belajar? Cikgu ulang balik, iaitu harta intelek, lesen perisian, kemahiran dan pengalaman. Okey? Boleh faham? Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana pula pengurusan sumber fizikal. Prosedur pengurusan sumber bukan fizikal, teknologi ya. Yang mengantuk sudah tu ada lagi kah? Mengantuk. Kalau mengantuk pergi rehat, minum air. Nanti kamu sambung balik yang cikgu ajar ni lah. Okey. Terusnya prosedur mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Prosedur mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Tadi kita belajar 3 sumber teknologi kan. Jadi bagaimana kita mengurus yang ini? Apa yang warna biru ni? Tada, ini. Okey, iaitu pattern. Pernah dengar pattern? Mungkin anda tidak pernah dengar ni ya. Padahal anda selalu sudah melihat di TV, mungkin di berita ada isu kan. Okey, untuk pattern adalah hak eksklusif untuk satu reka cipta sama ada berupa satu produk atau satu proses untuk menghasilkan sesuatu yang baharu. Ini yang baharu, bukan yang sudah orang guna. Maksudnya yang baharu dibuat. Ia adalah hak eksklusif untuk suatu reka cipta. Eksklusif ni maksudnya yang bukan orang belum guna lagi, yang tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Sama ada berupa satu produk atau satu proses. Produk ini contohnya pen yang sudah siap. Okey, ini pen. Ini ada produk. Mungkin pen ini boleh menulis sendiri. Contohnya lah anda buat dia punya pembaharuan. Okey, ini pen mungkin dia boleh menulis sendiri. Memang hebatlah kalau kita cakap pen ini boleh menulis sendiri. Mana tahu kamu boleh buat kan? Okey, itu contoh. Satu lagi proses. Biasanya proses ini mungkin dari aspek penyediaan makanan. Contohnya resepi membuat burger. Resepi membuat burger lele sedap terbaik contohnya. Jadi proses membuat burger itu anda boleh daftarkan dalam dalam anda mendapat hak eksklusif untuk membuat burger tersebut. Okey. Semua reka cipta yang hendak dipatentkan mestilah yang belum dizahirkan oleh mana-mana syarikat. Maksudnya kalau kamu mau pergi daftar produk kamu ataupun proses itu, mestilah belum pernah lagi di pohon ataupun
diminta oleh mana-mana syarikat lah, dizahirkan. Mana-mana syarikat pergi di situ daftar. Mungkin Anda yang terbaru, Anda seorang saja, jadi bolehlah. Pendaftaran paten penting kepada sesebuah syarikat kerana hak cipta mereka akan dilindungi undang-undang. Ini yang penting sekarang. Contohnya paling senang lah, kalau kamu ada lagu, kamu post di YouTube, kamu menyanyi. Sebelum kamu post itu, adalah lebih baik kamu daftar dahulu melalui My IPO. Okay. Manalah tahu lagu yang kamu cipta tu di YouTube kan, tiba-tiba famous, tiba-tiba dapat view pula 1 juta, 200,000 follower tiba-tiba. Kalau kamu tidak daftar melalui IPO, kadang-kadang orang cakap, ini saya punya lagu. Rugilah kan kalau kamu sudah cipta lagu macam tu. Jadi lebih baik Anda daftarkan dahulu, okay, hasil kreativiti kamu itu adalah lagu kamu. Okay. Jadi Anda boleh daftar paten melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau My IPO. Okay. Pendaftaran paten di Malaysia hanya melayakkan perlindungan di Malaysia saja. Ini di Malaysia saja, maksudnya paten barangan kamu itu hanya dilindungi di Malaysia, tapi tidak di luar negara. Okay. Mungkin kalau untuk luar negara ada lagi lah dia punya cara-cara. Okay. Okay, kita tengok lihat gambar di bawah ni. Okay, untuk hari ini kita akan teruskan dengan hak cipta terpelihara untuk pengurusan sumber teknologi ya. Okay, untuk di sini ini ialah hak cipta terpelihara ini adalah hak eksklusif kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka dalam tempoh masa tertentu. Maksudnya di sini sekiranya Anda ada membuat karya seperti sastra, musik, seni, lukisan dan sebagainya, filem, rakaman bunyi, siaran atau karya terbitan, karya-karya ini Anda perlu daftarkan melalui My IPO untuk mendapatkan hak eksklusif Anda sebagai seorang pengkarya yang telah mencipta karya tersebut. Ini membolehkan hak cipta ini diberikan ekspresi ide yang telah direkod atau telah dijadikan bahan dizahirkan. Maksudnya Anda idea sastra, kreativiti muzik akan dilindungi daripada dicetak rompak atau disalahguna oleh pihak-pihak yang tidak berkaitan. Coba Anda lihat di sini. Tujuan usahawan memohon hak cipta terpelihara adalah untuk melindungi hasil ciptaan supaya tidak disalahguna untuk kepentingan pihak lain. Semua permohonan boleh dikemukakan kepada My IPO. Jadi contoh karya yang dilindungi ialah seperti yang diberikan di sini, seperti yang cikgu terangkan tadilah. Okey, cuba Anda lihat di sini, ini adalah contoh karya yang telah mendapat hak cipta terpelihara. Ini kenalan Siti Nurhaliza. Ini animasi Bobo Boy. Ini adalah penulisan buku, okey, oleh Zaid Akhtar. Semua ini telah didaftarkan di bawah My IPO. Dan sekiranya ada individu ataupun orang yang tidak bertanggungjawab mencetak ataupun mengemukakan idea ini dalam keadaan apa sekalipun, contohnya video, rakaman menggunakan karya ini tanpa kelulusan pihak yang menerbitkan, mereka boleh dikenakan tindakan sama ada saman atau sebagainya lah. So dalam sini info, jika Anda lihat di sini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Koperasi dan Kepenggunaan serta Polis Diraja Malaysia merupakan penguatkuasa undang-undang hak cipta di Malaysia. Jadi kita perlu memahami bahawa setiap karya yang dihasilkan itu adalah hasil kreativiti individu. Jadi kita perlu menghargai usaha mereka dan mana-mana yang individu yang telah mendaftarkan karya mereka di bawah IPO sebenarnya layak untuk mendapat bayaran sekiranya ada individu yang mahu menggunakan karya tersebut. Ini adalah salah satu kita mengawal sikap masyarakat daripada menciplak atau menggunakan karya individu secara sewenang-wenangnya. Okey. Cikgu harap kamu faham inilah. Jadi ini yang kita akan belajar. Okey. Pada hari ini iaitu pengurusan sumber teknologi. Yang sebelum ini kita belajar paten, yang kedua ini adalah hak cipta terpelihara.